أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan menyambung bacaan bagi kitab Ayyuhal Walad untuk kita masuk kepada nasihat yang ke-10. Jadi di tangan saya, Alhamdulillah, pada hari ini ada dua versi kitab. Yang pertama adalah versi Jawi ataupun bahasa Melayu yang telah diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam, dan kemudian adalah versi bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Tobias Mayer. Jadi kalau sebelum ni saya ada bercakap mengenai bagaimana kitab ini dia turut menyediakan teks bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab ni. Jadi seperti mana yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Baik. Dan yang menariknya tentang kitab terjemahan bahasa Inggeris ni, kita dapat lihat bahawa kebanyakan terjemahannya ringkas berbanding dengan terjemahan yang bahasa Melayu, kerana dia orang kata tidak menerangkan sesuatu itu dengan panjang lebar, melainkan di dalam bahasa Melayu perlu untuk diterangkan secara panjang lebar kerana khawatir ada kekeliruan. Jadi ini adalah perbandingan yang menarik untuk kita lihat di antara dua kitab inilah. Dan insyaAllah hari ini saya akan cuba untuk baca juga sebahagian, ataupun mungkin kalau dapat kita bacakan semua teks ataupun matan di dalam bahasa Arab supaya kita dapat keberkatan membaca kitab ini. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung kepada nasihat yang ke-10. Dan kalau ikutkan nasihat yang ke-10 ini berbicara mengenai bangunlah beribadat di waktu malam. Okay. Kalau ikutkan di dalam kitab yang bahasa Melayu, dia akan bahagikan mengikut begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak, ada di bawah ni tulis nasihat ke-10 beserta dengan tajuknya. Manakala pula kalau dalam kitab bahasa Inggeris, dia akan terus sambung setiap satu kita katakan setiap satu nasihat itu terus bersambung-sambung, dia mengikut matan Arab. Jadi yang di dalam bahasa Melayu sahaja yang dinyatakan mengenai tajuknya. Jadi insyaAllah saya bacakan terlebih dahulu nasihat yang ke-10, bangunlah beribadat di waktu malam, di dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali, Ayyuhal walad, law kana al-ilmu mujarrad kaf Ayyuhal walad, law kana al-ilmu mujarradu kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwah lakana nida hal min sa'il hal min mustaghfir hal min ta'ib da'ian bila fa'idah. Waruya anna jama'atan min as-sahabah radwanullahi alaihim ajma'in ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل ولو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. Baik, kita baca terlebih dahulu nasihat yang pertama dalam perenggan yang awal ini. Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam. Seperti disebutkan, adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang meminta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Yang dikatakan tadi,
Itu yang disebutkan tadi, hal hal min sa'il, kan? Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Hal min mustaghfir, adakah di sana orang yang meminta ampun? Hal min taib, adakah di sana orang yang ingin bertaubat? Diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maknanya ini anak kepada Sayyidina Umar, di sisi Rasulullah kita bercakap mengenai Abdullah bin Umar. Saya tak pasti sama ada ini adalah anak kepada Sayyidina Umar ataupun tidak, tetapi disebutkan di sini radhiyallahu taala anhuma, maknanya semoga Allah meridai kedua-dua mereka, yakni Abdullah dan juga Umar. Menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail. Artinya Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya, apakan lagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Nak menceritakan bahawa kepribadian Abdullah bin Umar ni sangat cantik, kan? Antara sahabat yang mungkin berwatakan suri tauladan, kan? Tetapi Nabi kata lebih cantik lagi sekiranya Abdullah bin Umar ini bangun pada waktu malam ataupun mengerjakan tahajud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, ya fulan, la tukthirin naum bil lail, fa inna kathratan naum bil lail yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Artinya, wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang itu fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Inilah antara kita katakan saranan dan juga kelebihan bagi mereka yang mengerjakan solat pada waktu malam. Mereka itu tidak akan menjadi orang yang miskin di akhirat nanti, kan? Sebelum ini kita pernah bercakap mengenai bahawa ibadah Qiyamul Lail ini merupakan antara ibadah yang private, momen-momen ataupun kalau istilah orang sekarang me time antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat yang fardu berjamaah itu kita sudah tunaikan di masjid, maka bertahajud ini adalah satu ruang yang eksklusif, kan, antara kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di ruang inilah kebiasaannya keikhlasan kita diuji, kan? Di ruang inilah kita punya pengharapan itu, kebergantungan itu diuji, kan? Sebab ada orang yang kita nak sebut tentang level-level ibadah, kan? Ada orang yang dia bertahajud, bangun pada waktu malam kerana dia itu ingin mendapatkan ganjaran, kan? Tapi ada juga orang yang bangun tahajud pada waktu malam kerana ia merasakan bahawa inilah masanya untuk dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masanya untuk dia memujuk rayu, meluahkan perasaan, kan, kegusaran dan juga kebimbangannya tentang dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga mereka yang menganggap bahawa bangun pada waktu malam ni, oh, aku bangun pada waktu malam ini hebat, aku merasakan dengan bangun pada waktu malam ini menjadikan aku seorang pemimpin yang terkehadapan ataupun lebih baik daripada orang lain, dan sekaligus itu menjadi satu kriteria untuk aku menjadi pemimpin kepada orang lain. Tetapi ada juga orang yang mengakui kelemahan dirinya, dan apabila dia bangun pada waktu malam, dia sedar bahawa tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak gerakkan dia, dan sudah tentu perlu dia didahului dengan usaha lah, maka dia tidak akan dapat bangun malam. Sebab kita boleh lihat betapa ramai orang yang sediakan alam, sebagai contohnya set alam pukul 5 nak bangun tahajud. Tapi kalau alam itu telah berbunyi, dan kemudian dia itu tidak pula bangun, kadang-kadang mungkin dah bangun kemudian terlelap, tentu alam terlelap balik dan terlepas waktu bertahajud, kan?
Jadi ini adalah antara ruang-ruang yang perlu untuk kita sedar bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk menambah amal ibadah. Ini tak adalah kita katakan macam kes baru-baru ni ada orang kata curang tu dengan izin Allah kan. Bukan begitu kan. Kita maksudkan bahawa ini adalah satu ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khusus untuk hamba-hambanya yang terpilih. Ini kita bercakap tentang ibadah, tentang kelebihan beribadah, bukan bercakap tentang ruang untuk melakukan maksiat. Dan apabila seseorang itu bangun malam, kebiasaannya dia akan berkurangan waktu tidurnya. Dan kalau ikutkan, ini merupakan sesuatu yang berlawanan kan dengan saranan orang kata saranan kesihatan ataupun mereka yang terlibat dengan aktiviti fizikal kan. Sebagai contohnya, pakar-pakar sukan mungkin mengatakan bahawa kita kena cukup tidur 8 jam sehari kan. Jadi kalau kita gunakan formula yang sebegitu untuk cukup tidur 8 jam, maka kalau nak bangun tahajud kan, maka kita perlu untuk tidur seawal pukul 9 kan. Ataupun katalah kalau 6 jam untuk cukupkan waktu tu, mana kita kena tidur seawal pukul 11 kan. Namun bagaimana pula dengan ruang-ruang masa yang lain yang bagaimana pula dengan amal ibadah lain yang boleh kita lakukan seandainya kita kurang tidur ya. Sebab itu kita baca tabaqat ataupun kisah-kisah tentang para ulama, hatta Nabi Muhammad SAW sendiri kan, mereka ini kurang tidur kan. Dan waktu berjaganya itu dipenuhi dengan beribadah. Sebab itu dikisahkan bahawa antara bagaimana seorang ulama di Yaman menemukan kopi kan, adalah kerana dia itu suka tidur dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya datangkan kepada dia cara bagaimana dia boleh berjaga pada waktu malam kan. Bagaimana dia boleh kurang tidur supaya dia dapat menghafal Al-Quran, supaya dapat memperbanyakkan ibadahnya. Kadang kita tak cukup tidur, orang risau sakit badan kan. Dan kita pun nak memperbanyakkan waktu kita berehat berbanding dengan kita beribadah. Tapi itu kita sebagai manusia biasa. Saya sendiri pun kadang-kadang kita rasa tak cukup tidur, semedang rasa tak cukup tidur kan. Tapi padahal pada hakikatnya kita, walau bila kita berjaga tu, banyak perkara yang sia-sia yang kita lakukan. Baik, kita sambung lagi kata Imam Al-Ghazali dalam bahasa Arab ni, saya bacakan. Ayyuhal walad wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak amrun wa bil asharihum yastaghfirun syukrun wal mustaghfirina bil ashar dhikrun. Qala alaihi salam thalathatu aswatin yuhibbuha Allah ta'ala, sautud dik وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقوم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقم القانتون فيقوموا ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر نادى مناد ألا يقوم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقوم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشر من قبورهم. Baik, Imam Al-Ghazali menyambung, wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minal laili fatahajjad bih, surah Al-Isra ayat 79.
Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Dan firman ini mengandungi makna suruhan yang seterusnya ni. Wabil asharihum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka sentiasa beristighfar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman ini mengandungi makna syukur. Wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandungi peringatan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala, sautul dik wa sautul ladzi yaqra'ul Quran wa sautul mustaghfirina bil ashar." Artinya ada 3 suara yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, suara ayam jantan yang berkokok, suara orang membaca Al-Quran, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Saya rasa ini dia makna yang direct kan, makna yang kita faham. Dikisahkan bahawa para sahabat apabila mereka itu mengembara, mereka akan bawa ayam jantan, sebab ayam jantan berkokok kan. Sebab apa? Antara sebab kalau ikutkan tradisi ataupun kita katakan riwayat-riwayat tertentu mengatakan bahawa ayam ni boleh nampak malaikat kan? Sebab itu apabila ayam nampak malaikat, dia akan berkokok. Jadi itu menjadi salah satu sebab untuk orang pada zaman dahulu bangun pada waktu malam dan bangun pada awal pagi kan? Sebab itu para sahabat ni bawa ayam rata-rata bila mereka pergi mengembara. Berbeza pula dengan keldai. Dikatakan bahawa keldai ni antara haiwan yang nampak syaitan kan? Jadi kalau keldai ni menyahut ataupun mengeluarkan suaranya, bererti keldai itu melihat makhluk-makhluk yang tidak baik lah. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan, Raja yang Maha Perkasa. Ini Allah menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur, ini 1/3 malam, yang membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan, yang membawa amal ibadah mereka yang bangun pada waktu malam itu direct kan? Maknanya antara doa yang antara permintaan ataupun doa yang makbul, yang mujarab, waktu yang digalakkan berdoa adalah 1/3 malam, suatu tahajud ni. Sebab itu dalam hadis yang pertama tadi, yang hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min ta'ib, itu merupakan merupakan petikan daripada hadis Nabi yang mana mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama hamba-Nya 1/3 malam kan, dan bertanya dan mencari siapakah dalam kalangan manusia ini yang meminta-minta, siapa yang memohon keampunan, siapa yang memohon taubat kan. Bukanlah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala turun tu sampai mencari-cari, tidak. Sesungguhnya Allah tu Maha mengetahui. Tapi metafor ataupun nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai mereka yang bangun pada waktu malam ini, begitu kan. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu pemanggil daripada bawah arasy. Hendak para abidin segera bangkit, maka mereka pun bangkit dan terus sembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu pemanggil, hendaklah para qanitin segera bangkit, maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Qanitin ni kalau ikutkan disebutkan sebagai mereka yang berdiri lama, like those who stand at length in prayer, get up kan. Tak apa, nanti saya akan cek semula makna qanitin ni. Saya confuse antara qanitin dengan qani'in.
maka mereka hendaklah para qanitin segera bangkit, maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil, hendaklah bangkit orang yang mahu beristighfar, maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit mereka yang lalai, lalu mereka yang bangkit daripada hamparan mereka laksana orang yang mati dibangkitkan daripada kubur mereka. Nak menunjukkan seolah-olah mereka yang paling lewat bangun ini adalah orang yang sangat kerugian. Kerugian kenapa? Kerana tadi kita dah tengok yang pertama tadi, golongan abidin sudah pun bangun dan telah pun dapat memperbanyakkan ibadahnya, dan kemudian bangun pula golongan qanitin yang dapat memanjangkan solatnya, kan, dan meraih banyak pahala. Dan kemudian kalau tadi kita ada abidin, qanitin, kemudian mustaghfirin, bangun pula golongan yang ingin beristighfar ataupun memohon keampunan ini, dan mereka pun dapat mengisi malam tersebut dengan ibadah. Dan terakhir sekali bangunlah golongan ghafilin, yakni mereka yang lalai, kan, yang telah pun kerugian kerana tidak mengisi 1/3 malam mereka dengan amal ibadah. Adalah diriwayatkan dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahawa beliau berkata, saya lupa, kita baca dulu yang teks besar. Kata Imam Al-Ghazali, ayuhal walad ruya fi wasaya, wasiat-wasiat Luqmanul Hakim libnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna ad-dik akyasa minka yunadi bil ashari wa anta naim wa laqad ahsana man qala syi'ran laqad hatafat fi junhi layli hamah ala fanani wahnan wa inni lanaim kadhabtu wa baitillah law kuntu aashiqan lima sabaqatni bil buka'il hamaim wa az'umu anni haimun dhu sababa lirabbi fala abki wa tabkil bahaim. Adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahawa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ya bunayya la yakunanna ad-dik akyasa minka. Ia berkokok di waktu sahur sedangkan engkau masih tidur lagi. Menunjukkan bahawa ayam ini lebih bijak daripada manusia yang masih tidur, kerana awal dia bangun pagi untuk mendapatkan keberkatan daripada, untuk mendapatkan reward dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Tadi sudah bacakan, laqad hadafat fi junhi lailin hamamah, sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertinggir di atas kayu. Ala fananin wahnan wa inni lanaim. Ia terus sahaja memanggil-manggil sedangkan aku asyik di dalam tidurku. Kadzabat wa baitillahi law kuntu ashiqan. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik akan Allah, lama sabaqatni bil buka'il hamaim, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Wa az'umu anni haimu dhu sababah. Aku mendakwa bahawa aku seorang pencinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasihnya. Li rabbi fala abki wa tabkil bahaim. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu. Hamaim ataupun hamamah ini merujuk kepada burung merpati. Saya teringatkan kita ada seorang ulama Andalusia yang bernama Ibn Hazm. Beliau ada menulis sebuah kitab yang bernama Tawqul Hamamah. Sebelum buku Ustaz Hasrizal, aku terima nikahnya, sebelum buku motivasi-motivasi cinta yang lain, ulama kita telah pun menulis tentang cinta dalam sebuah kitab yang dipanggil sebagai Tawqul Hamamah, ataupun bahasa Inggeris jadi kita panggil sebagai Ring of the Dove. Dan Ibn Hazm ini adalah antara ulama Andalusia yang berperan besar dalam bidang keilmuan, khususnya di dalam bidang ilmu kalam dan juga falsafah. Namun bila mana kita melihatkan kepada syair yang digubah oleh Luqmanul Hakim ini,
kita dapat lihat bahawa burung merpati ini juga adalah antara haiwan yang bangun pada waktu malam. Antara haiwan yang terlebih awal sudah bertinggi di atas pohon dan berkicauan, sebagai satu bentuk zikir dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Luqmanul Hakim pesan kepada anak dia, kalau betul kau cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan biarkan haiwan-haiwan ini menangis terlebih dahulu daripada engkau. Ni kena bangun lebih awal daripada burung merpati, kena bangun lebih awal daripada ayam jantan ini, sebab it's not a competition. Dia bukanlah satu kita katakan perlumbaan, tetapi bagi haiwan-haiwan ini, mereka itu tidak pernah lari daripada sunatullah ataupun lari daripada peranan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sekalipun seekor khinzir, binatang-binatang, walaupun kita anggap mereka itu hina, tetapi mereka bergerak, dengan apa orang kata, susun atur Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah lagi kita dengar ataupun kita dapat lihat haiwan yang tertentu bergaul ataupun berkahwin dengan binatang yang lain tanpa dipaksa oleh manusia. Tapi dah tentu ada kisah-kisah yang eksklusif ataupun yang mungkin kita katakan terpencil, kadang-kadang anjing berkawan dengan kucing, tapi itu bukanlah kerana campur tangan manusia. Tapi pada sekarang ni kita nak tengok manusia ni nak mula-mula membela haiwan-haiwan seperti khinzir, dan kemudian cuba untuk membaikkan di antara haiwan yang berlawanan sifatnya, dan kemudian memakaikan pakaian kepada binatang-binatang. Sebenarnya ini melanggar fitrah mereka. Dan kalau kata untuk guru saya, bila kita pakaikan pakaian kepada binatang ni, sebenarnya kita menjatuhkan maruah mereka, kerana izzah dan juga maruah binatang pada pakaiannya. Jadi bila kita buat begitu, secara tidak langsung kita sebenarnya menjatuhkan maruah haiwan-haiwan ini. Dan bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan bahawa haiwan-haiwan ini juga mampu untuk bangun malam dan beribadah kepadanya. Maka mengapa tidak kita yang bergelar sebagai manusia yang lebih berakal ini. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini saja perkongsian saya. InsyaAllah di masa yang akan datang kita akan menyambung semula kepada nasihat yang ke-11, iaitu ibadahmu hendaklah mengikut aturan syarak. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mendapatkan kitab Ayyuhal Walad ni, boleh dapatkan di Pustaka Muda. Kalau yang ini kena beli ataupun kena cari di mungkin di kedai-kedai buku yang banyak menjual bahasa Inggeris. Sebagai contohnya, kalau nak cari mungkin di Pelita Zihin, mungkin Piecemeal kan. Tapi kalau macam saya ni, saya beli daripada Singapura, di Wardah Books. Jadi kos penghantarannya tu agak mahal sedikit lah, Kalau tuan-tuan dan puan-puan minat baca buku, tak ada masalah untuk beli daripada Wardah Books ni, supaya boleh beli banyak-banyak terus kan. Rugi kalau beli satu buku semata-mata dihantar ke Malaysia dengan semata-mata kos RM30. Jadi saya harapkan agar kita bersama-sama mendapat manfaat daripada perkongsian ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita ke arah kebenaran dan mengelakkan kita dan menjauhkan kita daripada jalan kesesatan, dan semoga kita dapat bersama dengan para awliya, para ulama dan juga para mursalin di akhirat nanti, dan beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha fi khus lil ladzina amanu min as-salati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.